Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin hadirat dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Jalla wa Ala kerana dengan limpah dan kurnianya pada malam ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kita daripada kitab Mukhtasar Jami' al-Ulum al-Hikam. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan sambung pada hadis yang ke-44. Al-hadithu tsalits wal arba'un. Hadis yang ke-44. الحديث الرابع والأربعون عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. خرجه البخاري ومسلم. Hadis ini adalah hadis yang ke-44 an Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini diriwayatkan daripada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-radha'atu tuharrimu ma tuharrimul wiladah. Ar-radha'ah, penyusuan itu mengharamkan apa yang diharamkan oleh sebab wiladah, maknanya kelahiran. Okey. Rawa kharrajahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ni riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ni diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim daripada riwayat Amrah an Aisyah, dan juga dalam Sahih Muslim daripada riwayat Urwah an Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal: yahrumu min ar-radha'ati ma yahrumu min an-nasab. Menjadi haram kerana penyusuan apa-apa yang haram kerana nasab. Hadis ini telah menjadi ijma' di kalangan para ulama untuk beramal dengan hadis ini, iaitu para ulama menyatakan bahawasanya melalui hukum susuan ni dia akan mengharamkan apa-apa yang diharamkan oleh faktor nasab. Maknanya apa sahaja yang diharamkan oleh sebab faktor nasab, maka akan jadi haram juga dengan sebab faktor susuan. Jadi hadis ini bersifat umum lah, melibatkan hukum hakam yang berkaitan dengan susuan. Sebab itu dia kata di sini, maka apabila telah diketahui apa-apa yang haram kerana faktor nasab, maka semua yang haram kerananya juga haram kerana faktor menyusui. Maka seorang lelaki haram menikahi ibu susuannya dan seterusnya ke atas. Begitu pula anak perempuan dari ibu susuannya tersebut dan seterusnya ke bawah. Bila disebut ke atas tu mengikut susul galur keturunan tu lah. Begitulah juga ke bawah. Juga saudara-saudarinya kerana susuan, juga anak perempuan dari saudari susuannya, lalu bibi-bibinya dari pihak bapa dan bibi-bibinya dari pihak ibu kerana faktor susuan tersebut, dan begitu seterusnya ke atas selain anak-anak perempuan mereka. Jadi perkara ini telah pun sabit dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah, dan Islam telah pun mengiktiraf amalan susuan ini, kerana ia antara sebahagian
tradisi yang berlaku dalam masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam lagi. Memang pun ibu ni akan menyerahkan anaknya juga untuk disusukan oleh ibu susuan. Hal ini mengambil kira beberapa faktor lah antaranya pada zaman dulu ni mereka belum ada lagi lah kemudahan seperti mana di zaman kita hari ni ada susu formula yang pun begitu. Dengan kemampuan teknologi di zaman kita ni, ibu susu formula tu tak mampu untuk nak menggantikan susu ibu Jadi atas dasar itu kita masih lagi bergantung dan memerlukan kepada ibu susuan ni supaya bayi ni mereka mendapat nutrisi yang cukup untuk membesar. Dan ini adalah keajaiban yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan, yang mana susu ibu ini sangat-sangat bermanfaat untuk membesarkan bayi tersebut, sehingga doktor memang hari ini memang mengiktiraf benda tu, dan memang ibu-ibu yang baru melahirkan anak ni memang tak digalakkan untuk memberikan susu formula sebaliknya susu ibu itulah yang paling terbaik. Jadi atas dasar itulah ni kita lihat ialah hadis ni disentuh dari sudut general hukum tentang perkara ini. Akan tetapi kalau kita nak lihat dalam konteks semasa, memang di zaman kita hari ini berlaku juga di mana si ibu bila dia tak mampu nak menyusukan anak dia, kadang-kadang disebabkan oleh kesibukan dia bertugas, dia bekerja dan sebagainya, ataupun juga disebabkan oleh dia memang badan dia tak mampu nak menghasilkan susu badan yang mencukupi untuk bayi dia. Jadi dia memerlukan kepada khidmat ibu susuan. Itu dalam konteks tersebut. So jika itu berlaku, ini bermakna kita kena kenal pasti terlebih dahulu siapa ibu susuan tersebut, dan bila mana telah sabit susuan tersebut, maka kita kena ambil kira, kita kena tahulah ada hukum hakam terperinci yang perlu beri perhatian. Antaranya adalah berdasarkan hadis ni, bila berlaku sabit saja penyusuan tersebut, maka hubungan bayi tersebut dengan ibu susuannya dikira macam seolah-olah mereka ni adalah ibu dia juga. Begitulah juga dengan suami ibu susuan tersebut, anak-anak ibu susuan tersebut, itu semua akan mengambil kira hukum hakam syarak sama seperti mana diharamkan ke atas dengan sebab nasab, seperti mana yang dinyatakan di awal tadi. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, pada dasarnya itu seperti mana yang kita sebutkan. Tapi saya suka nak kaitkan dengan satu perbincangan hukum hakam yang moden yang dibincangkan di zaman kita hari ini. Bukan setakat dia dah sampai ke tahap berlakunya perbezaan hukum pada fatwa yang di institusi fatwa di dalam negara kita hari ini, iaitu melibatkan hukum penubuhan bank susuan. Hukum penubuhan bank susuan. Yang ni kita di negara-negara barat, mereka telah pun mewujudkan bank susuan, di mana ibu-ibu sekarang ni kita boleh pam susu tu, kemudian susu ni boleh disimpan dalam peti ais, dia boleh bertahan beberapa bulan. Sekarang ni memang ibu-ibu yang bekerja dia akan buat benda ni Jadi sewaktu dia di tempat kerja, bayi dia masih lagi diberi minum dengan susu ibu,
Kan tetapi susu tu dia telah dibekukan, nanti dia perlu dicairkan terlebih dahulu, kemudian diberi minum menggunakan botol susu. Jadi itu konteks di zaman kita hari ini. Kemudian kalau sekiranya ibu-ibu ni susu dia banyak, jadi dia dah tak tahu nak letak mana dah, di akhir dia semua penuh dah kan. Ini ibu-ibu yang sekarang yang bekerja ni, dia akan belilah satu freezer khas, biasanya dia macam dalam bentuk drawer tu, ada isi dalam bentuk penuh. Jadi bila dah penuh, nak buat apa dengan susu ni? Nak buang sayang. Lalu mereka hantar ke bank susuan ni yang disediakan oleh pihak hospital. So hospital sekarang ni bukan setakat ada bank darah, mereka juga ada bank susu. So macam mana, apa pandangan syarak terhadap bank susu ni kan? Kerana kita pun sedia maklum, susuan, hukum hakam susuan dalam Islam ni, impak dia ataupun kesannya adalah menyebabkan anak susuan tersebut seolah-olah macam anak kita dari sudut hukum hakam syarak nasab. Jadi dia melibatkan hukum hakam mahram, tak boleh berkahwin antara satu sama lain. Jadi ini sesuatu yang perlu diberi perhatian yang serius. Sebab itulah bila idea awal bank susuan ni, memang Majma' Fiqh Al-Islami yang berpusat di Arab Saudi itu pun mereka menolak idea ini bahkan mereka melihat idea ni lebih kepada dari sudut yang negatif, kerana dia macam seolah-olah nak agenda untuk nak menyebabkan berlakunya kacau bilau nasab di kalangan umat Islam. Itu naratif awal di mana idea ini dilihat dari sudut itu kerana yalah, mereka di negara barat mereka tidak sangkut paut dengan hukum hakam syarak dari sudut ini Jadi bagi mereka tidak ada masalah. Bahkan mereka bukan setakat buat bank darah, bank susu, mereka juga buat bank sperm jadi sampai ke tahap tu itulah yang sampai boleh wujudnya pasangan sesama jantina yang mereka boleh dapat juga anak. Yang ni khusus bagi lelaki perempuan dengan perempuan lah mereka boleh juga dapat anak kerana mereka menggunakan kaedah IVF untuk mengandung, dan sperm tu diambil daripada bank sperm. Jadi mereka tidak ada nilai ataupun hukum hakam yang mengikat mereka dari sudut akan tetapi kita sebagai umat Islam, kita tertakluk di bawah hukum hakam syarak. Maka atas dasar itu idea ini saya ingat saya dibincangkan di dalam muzakarah fatwa kebangsaan pada tahun 2017 idea itu juga ditolak dan mereka tidak menerima lah idea untuk menubuhkan bank susuan ini. Bila saya ingat waktu tu, bila ada idea tu dibawa di muzakarah fatwa kebangsaan dan dia itu ditolak, seperti biasa Perlis ni dia lain sikit lah daripada negeri lain, lalu dibawa balik dan dibincangkan di peringkat negeri Perlis, dan mereka cenderung kepada pandangan yang agak di sisi jumhur, mereka menganggap pandangan ini sebagai pandangan yang syadz lah, pandangan yang janggal, yang dinukilkan daripada Ibn Hazm Al-Andalusi rahimahullah. Ibn Hazm punya idea adalah, dia kata kan kalau diikut di sisi jumhur ulama, di sisi jumhur ni merujuk kepada Syafi'iyah dan juga Hanabilah, mereka berpandangan bahawasanya susuan ni
hendaklah sabit melalui 5 kali susuan. 5 kali susuan ni sama ada bayi tersebut menyusu secara direct dengan ibu tu. Menyusu secara direct ni adalah arti kata dia mengisap payudara ibu tersebut lah. Kemudian ataupun indirectly bagi suap dengan sudu ke ataupun dengan botol susu lah kan. So 5 kali kenyang tu pula dikira dengan bukan maksudnya dia tengah menyusu tu kemudian dia berhenti lepas tu dia sambung balik. Dah, dia mesti 5 kali kenyang tu dia menyusu dia berhenti tak apa pun dia sambung balik sampai betul-betul dia kenyang. Maknanya dia betul-betul kenyang baru dia lepas. Yang tu baru dikira dengan satu susuan. Nampak? So 5 kali kenyang tu dia mesti menyusu sampai dia betul-betul kenyang, dia lepas sendiri. Itu kira 1 kali. Sampailah 5 kali. Itu di sisi Syafi'iyah dan juga Hanabilah. Manakala di sisi Ahnaf dan juga Malikiyah, mereka berpandangan bahawasanya sekali pun dah memadai. Kira kenyang cukup sekali dah, itu sudah cukup untuk mensabitkan susuan tersebut. Manakala di sisi Ibn Hazm dia demai dengan idea, dia kata apa maksud rada'ah ni, menyusu ni maksudnya menyusu, betul-betul menyusu, maknanya directly menyusu, bukannya dengan cara bagi botol ke apa dah. Sebab dia kata susuan ni bukan semata-mata minum susu ibu tu semata-mata. Sebaliknya dia melibatkan hubungan antara ibu dengan bayi tersebut bila mana dia menyusu tu. Dia ni tuan-tuan semua dah ada anak, tuan-tuan pun tahu lah kan. Kita kalau bagi botol susu tu dia takkan sama kan dengan bila isteri kita menyusukan anak kita kan. Walaupun dengan zaman moden hari ni orang buat macam-macam alat kan. Ada alat yang saya tengok dia jual kan. Dia macam dia pun replicate lah kan, macam payudara wanita tu supaya kita boleh buh botol susu kat celah tu, kemudian kita boleh menyusu dia. Tapi dia takkan sama. Dia tahu yang tu bukan mak dia. Buatlah design lah lagu mana pun, dia akan tahu yang ni bukan mak dia. Jadi dia punya pandangan adalah ini bukan melibatkan susu tu semata-mata, dia juga melibatkan hubungan bonding yang telah wujud antara bayi tersebut dengan ibu. Jadi dengan kalau dah 5 kali kenyang ni dengan cara sedemikian, barulah betul-betul wujudnya hubungan tersebut. Nampak kan? Jadi ini adalah pandangan beliau, dan atas dasar pandangan inilah mereka kalau kita nak base on idea dia ni, bank susuan tu tak jadi masalah. Sebab bagilah dengan ibu yang sama pun, kalau 5 kali pun tak boleh disabitkan susuan. Itulah pandangan ni. Kemudian saya tengok baru-baru ni ada Terengganu. Terengganu telah pun endorse, Jabatan Mufti Terengganu telah meluluskan fatwa, gazetkan fatwa membenarkan penubuhan bank susuan patuh syariah. Nama dia apa? Halimatus Sa'diah apa lebih kurang macam tu lah sebenarnya kan. Jadi depa punya idea adalah, saya ingat Datuk Mufti masa perbincangan tu saya ada lah, Datuk Mufti punya idea pada waktu tu, Mufti Perlis punya idea pun lebih kurang macam tu juga. Dia kata kalau dah 5 kali susuan, mensabitkan susuan,
janganlah bagi 5, bagi kurang daripada 5. Jadi kalau dah kurang daripada 5, maka tak jadilah kan. Tak jatuhlah hukum kan. Jadi atas dasar tu, apa yang dibuat oleh Terengganu ni, depa kata bagi susu tu 4 kali kenyang. 4 botol penuh tu untuk bagi dia minum sekali kenyang. So kalau sekiranya, maknanya jangan bagi lebih daripada 4. So 4 saja. Kalau bagi 5, depa akan pasal setiap penyumbang susu tersebut akan direkodkan, dilabelkan siapa ibu dia dan sebagainya, siapa individu yang bagi susu ni. So kalau didapati dah dibagi sampai 5, maka depa akan keluarkan sijil lah, sijil susuan, supaya mudahlah untuk tujuan rekod lah kan, mensabitkan yang susuan tadi kan, supaya ada rekod ibu susuan. Jadi hukum hakam yang melibatkan radha'ah ni tadi akan disabitkanlah dengan cara sedemikian. Jadi alhamdulillah, ana rasa ini satu perkembangan yang sangat positif lah kan. Disebabkan pihak hospital bila mereka bentang idea ni, mereka sebenarnya bentangkan kadar kelahiran bayi pramatang di hospital ni tinggi sebenarnya kan. Dan walaupun kita boleh bagi mereka susu formula tu, tapi yang paling terbaik adalah susu ibu. Jadi mereka memerlukan kepada susu ibu ni kan. Jadi idea bank susu ni sebenarnya perlu dilihat dari sudut yang positif. Macam mana kesan dia tu, impak dia tu sebenarnya sangat besar. Dan dari sudut yang positif tu sebenarnya lebih banyak berbanding sudut yang negatif. Dan dia sebenarnya lebih kepada macam mana kita nak urus takbir pemberian susu kepada orang yang nak dermakan susu kepada pihak bank susuan tu. Jadi seperti mana kita begitu teliti dalam bab bank darah kan? Bank darah ni sangat teliti kan. Setiap darah tu dibuat saringan terlebih dahulu, direkod siapa yang berderma dan sebagainya. Kut nanti kalau ada apa-apa masalah timbul lepas pada tu, kita boleh rujuk semula, cari semula kan. Masalah tu mai daripada, adakah mai daripada darah tersebut kan. Jadi kita yang buat derma darah ni sebenarnya bagus kan, pasal pihak hospital depa akan buat saringan dulu. Jadi kalau ada masalah pada darah kita, depa akan kontak kita kan, hubungi kita juga dan maklum ada masalah apa kan pada darah kita ni kan. Jadi takut ada penyakit bawaan genetik dan sebagainya kan. Jadi seperti mana kita mengurus bank darah tersebut, jadi kita uruskanlah juga bank susuan dengan cara tersebut. Maknanya kita rekod betul-betul siapa penyumbang tersebut, cara penyimpanan, kaedah pemberian tu macam mana kan. So kita sabit kalau si ibu tu okey untuk anak dia ni menjadi anak susuan kepada fulan, jadi dia boleh bagilah dengan 5 kali kenyang tersebut kan, supaya dapat disabitkan. So bila dah disabitkan, dikeluarkan sijil. Sebab sekarang ni kita sijil ni pula, zaman sekarang ni kita dah tak perlu dah kepada sijil dalam bentuk fizikal. Semua sijil ni sekarang ni dalam bentuk digital. Pakai rotek pun semua pakai cabut habis dah. Jadi ini satu perkembangan yang sangat baik lah kan. Jadi maknanya rekod tersebut kita boleh buat dan boleh urus dan boleh tambah baik proses tersebut, prosedur tersebut. Jika itu boleh dilakukan, maka sewajarnya langkah yang dibuat oleh
Jabatan Mufti Terengganu ni adalah satu langkah yang besar dan sewajarnya menjadi contohlah kepada negeri-negeri lain memandangkan kepada keperluan susu ibu ni bagi bayi pramatang di hospital ni kan. Kerana mereka bayi-bayi ni akan lebih cepat dia punya pembesaran dia tu akan lebih baik apabila dia diberikan susu ibu, dan memanglah takkan boleh menggantikanlah susu ibu dalam hal ini. Jadi atas dasar itulah kita sepatutnya mempertimbangkan hal ini kan. Jadi kita juga kena ambil kira tentang pun begitu, kita kena ambil kira lah hukum hakam syarak yang melibatkan susuan ini supaya kita tidaklah berlakunya kebimbangan yang awal tadi, pencampuran nasab dan sebagainya dan pada dasarnya kita pun tahu yang syarak telah menetapkan beberapa peraturan supaya yang membolehkan penyusuan itu akan menyebabkan anak susuan itu menjadi mahram dia. Antaranya yang pertama, anak yang menyusu tu dia mestilah belum mencapai usia 2 tahun. Itu syarat dia so bayi pramatang sudah semestinya lah mereka masih kecil lagi, dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain, dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama 2 tahun genap, iaitu bagi orang yang hendak menyempurnakan penyusuan tersebut. Begitulah juga dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyatakan wa fisaluhu fi amain, dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa 2 tahun. Jadi ini ada juga perbincangan apa hukum sebenarnya menyusukan anak ni, adakah dia wajib ataupun dia harus, maknanya terpulang ibu tu nak menyusukan ataupun tidak akan tetapi ialah kita macam kita akan nyatakan tadi, ia adalah sesuatu perkara yang sangat-sangat dituntutlah untuk, dan menjadi hak bayi tersebut untuk mendapat makanan yang paling terbaik untuk pembesaran dia. Sebab itulah ibu-ibu perlu memikirkan tentang hal ini Kita ada mai satu zaman di mana bila susu formula ni banyak, ibu-ibu tak mau kerana mereka ambil kira kalau menyusu ni sagi akan ada kesan kepada dari sudut fizikal ke kurang cantik ke macam-macam lah mereka main dengan idea tersebut sedangkan mereka lupa bahawasanya itu adalah makanan yang paling terbaik kepada bayi tersebut Jadi atas dasar itu kita katakan seperti mana yang dinyatakan tadi, mestilah susuan tu bayi tu di usia dia 2 tahun ke bawah. Okay. Kemudian yang kedua, yang ni di sisi Syafi'iyah seperti mana saya sebutkan tadi, kanak-kanak itu hendaklah dia minum susuan tu sebanyak 5 kali yang berasingan. So 5 kali susuan tu tadi merujuk kepada 5 kali berasingan yang mana dia minum sampai dia kenyang dan dia berhenti sendiri. Bukannya kita yang berhentikan, kita cabut dan sebagainya. Tak. Dia mesti 5 kali betul-betul dia kenyang. Yang ni sama ada dia susu direct ataupun dia minum dengan botol susu tersebut. Okay? Dan ini berdasarkan hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Katanya kana fi ma unzila minal qur'ani 10 rada'atin ma'lumatin yuharrimna thumma nusikhna bi 5 ma'lumatin fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hunna fi ma yuqra'u minal qur'an. Ayat Al-Quran yang turun adalah 10 kali susuan yang tertentu yang menyebabkan anak susuan menjadi mahram. Kemudian dimansuhkan dengan 5 kali susuan yang tertentu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ayat yang dimansuhkan ini masih dibaca sebagai sebahagian daripada ayat
Al-Quran. Jadi hadis ni menyatakan bahawa pemansuhan itu berlaku kemudian, sehingga ketika baginda wafat masih ramai orang yang menganggap bahawasanya ia sebahagian daripada Al-Quran. Begitulah juga dalam hadis yang lain, hadis Ummul Fadl, la tuharrimu ar-rad'atu aw ar-rad'atani aw al-massatu aw al-massatani, tidak menjadi mahram dengan sekali atau dua kali susuan, atau sekali atau dua kali al-massah wal massatani, maksudnya dia hisap itulah kan. Jadi dalam hadis ni menyifatkan bahawasanya tidak menjadi mahram dengan sekali atau dua kali. Dia mestilah seperti mana yang dinyatakan tadi, 5 kali susuan. Baik. Perbahasan tentang bilangan susuan ni, seperti mana yang saya sebutkan tadi, dia ada 3 pandangan dalam hal ini. Pandangan yang pertama adalah pandangan Abu Hanifah dan juga Imam Malik, yang menganggap bahawasanya sedikit sahaja susuan tersebut sudah pun dianggap sekali ataupun 2 kali, itu sudah pun dianggap. Sebab dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala nyatakan, wa ummahatukum allati arda'nakum, dan ibu-ibu kamu yang telah menyusukan kamu. Ini dalam ayat yang menceritakan, menyenaraikan wanita-wanita yang diharamkan kita mengahwininya. Jadi dalam ayat tersebut menyebut wa ummahatukum allati arda'nakum, ibu-ibu kamu yang telah menyusukan kamu. So dia sebut secara general, menyusukan, tanpa dinyatakan bilangan. Begitulah juga dalam hadis yang kita baca tadi, yahrumu minar rada'ati ma yahrumu minan nasab, diharamkan dari susuan itu apa-apa yang diharamkan dari nasab. So disebut secara general, maka dianggap sekali atau 2 kali pun sudah pun dianggap sebagai ibu susuan. Pendapat yang kedua pula adalah pandangan Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad, iaitu 5 kali susuan berdasarkan hadis yang saya bacakan tadi, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Manakala pandangan yang ketiga, iaitu pandangan Dawud Al-Zahiri, ini pandangan mereka ni adalah sebanyak 3 kali susuan. Ini pandangan Dawud Al-Zahiri, 3 kali susuan. Akan tapi macam saya sebutkan tadi, 3 kali susuan tadi tu di sisi Dawud Al-Zahiri, dia mestilah susuan direct. Dan inilah pandangan yang dipilih oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam bab ni. Jadi kalau berdasarkan pandangan mereka ni, idea ibu bank susu tu tidak menjadi masalah lah kan. Jadi dalam hal ini wallahu alam, kita lihat dalam mazhab rasmi kita di Malaysia, mazhab Syafi'i pun, kita ada jalan keluar dalam bab ni seperti mana yang dibuat oleh Terengganu, iaitu janganlah bagi sampai 5 kan, bagi kurang daripada 5, 4 ke 3 ke kan. Dan kita boleh rekod benda tu kan. So kita boleh uruskan seperti mana kita boleh uruskan pemberian darah, seperti itu jugalah kita boleh uruskan pemberian susu ibu kan. Jadi itu juga akan membantu kita untuk merekodkan, kalaulah sekiranya kita ingin sabitkan susuan tersebut, maka rekod tersebut boleh dibuat dan dikeluarkan sijil susuan kan, supaya memudahkan untuk kita tahu yang nanti anak ni nanti anak itu akan menjadi mahram lah kepada saudara-saudara susuan dia yang lain. Dan kita juga kena sedia maklum bahawasanya masalah ini hanya berlaku pada bayi tersebut. Hubungan ni hanya sabit pada bayi itu dengan keluarga ibu susuan dia, yang tu saja. Adapun adik-beradik dia yang lain, itu tak sangkut. So dia sangkut dari sudut yang ni sahaja kan. Jadi kita tak perlu bimbanglah dalam hal ni kan. Dan kaitan dengan masalah susuan ni di zaman moden kita hari ni pula adalah melibatkan pengambilan anak angkat kan. Jadi kita ada pasangan suami isteri yang dah lama berkahwin, tak ada anak. Jadi
Salah satu caranya dia ambil anak angkat dan dia jadikan anak angkat ni dengan anak susuan dia lah kan. Dengan cara si ibu ni makan ubat. So sekarang ni ibu dah boleh makan ubat untuk hormon ni, untuk membolehkan keluarnya susu, dan dia susukan bayi tersebut. Tapi dia tak berhenti takat tu pula. Dia mai pula kepada wanita yang memilih untuk tak mau berkahwin, tapi dia nak anak juga. Dia kan, kita kadang kita tak apa nak faham lah kan. Dia situasi yang dalam masyarakat ni kadang kalau dia main dengan macam-macam keadaan. Kita kata kahwin lah kan, kahwin mana tahu nanti dapat anak, dia tak mau. Pasal apa? Sudah banyak kali dikecewakan. Yalah ni lelaki-lelaki masalah. Depan kita ni semua bagus lah. Bagus. Tempat lain. Jadi bila dah banyak kali sangat, jadi dia tak mau dah tutup buku tentang benda ni. Jadi dalam masa yang sama dia teringin nak ada keluarga juga kan. Lalu dia gunakan kaedah ini kan, untuk nak dapatkan anak lah kan, untuk mengelakkan masalah mahram dan sebagainya kan. Tapi kita katakan ini perkembangan yang kurang sihat lah kan. Masalah yang suami isteri tadi tu yalah kan, kita nampak asasnya ada. Tapi yang tak ada suami ni kita nampak macam satu perkembangan yang tak berapa sihat lah kan. Kerana kita bimbang nanti ramai yang memilih untuk hidup dengan cara begini kan. Jadi sepatutnya anak ni dia kena ada ayah kan, dalam keluarga tersebut, dan itu adalah satu fitrah yang telah pun keluarga ni dia mesti kena ada ayah, ibu dan juga anak kan. Komponen keluarga yang sempurna tersebut. Jadi bila tak ada elemen tu, tak ada, tambah pula di zaman kita hari ni dia dicelaru dari sudut dia ada ibu dan ibu ataupun dia ada ayah dan ayah kan, pening tu. Dan yang ni sekarang ni di negara-negara barat dia adalah sesuatu yang bagi mereka ini sesuatu yang normal kan. Lepas tu dia pun ajak anak dia benda yang sama juga, supaya anak dia kami tak paksa hang nak jadi lelaki ke hang nak jadi perempuan, ikut hang kan. Hang fikir sendiri, hang buat keputusan kan. Jadi sampai macam tu pula dah kan. Jadi dunia ni dah jadi terbalik kan, dan sepatutnya fitrah yang telah Allah Ta'ala tentukan kepada manusia ni, tiba-tiba kita nak ubah semua benda tu kan. Jadi atas dasar tersebut kita katakan bahawasanya sepatutnya dalam hal seperti ini tak digalakkan lah kan. Kalau sekiranya pasangan wanita tersebut dia tidak mempunyai suami kan, jadi tak perlulah kan untuk mengambil tindakan sedemikian kan, untuk nak ada anak dengan cara susuan tersebut, kerana kita bimbang lama kelamaan nanti dia akan jadi macam satu trend dalam masyarakat kita kan. Sehingga kan mereka menolak perkahwinan atas dasar ialah banyak masalah dengan perkahwinan ni. Jadi lebih baik kita hidup dengan cara begini kan. Kita dah tak memerlukan lelaki dalam hidup kita. Kacau. Jadi tak laku lelaki. Lama-lama lelaki pun akan jadi lebihan lelaki yang ramai. Lelaki bujang yang ramai. Tahu kan. Tapi alhamdulillah di Disney bagus ya. Semua dah selesai. Kecuali ada seorang baju merah. Bagi selesai sikit lah. Baik, berbalik kita kepada masalah kita lah di ni kan. Jadi seperti mana kita dah sebut tadi, masalah bank susuan tu memang benda ni dah dibincangkan di Majma' Fiqh Al-Islami ni pada tahun 1985 ni dah dibincangkan, dan keputusan pada waktu tu memang mereka menolak lah kan. Mereka memang menolak kan. Tetapi kita katakan, sebab tu kita kata fiqh ni dia adalah satu benda yang
mengambil kira banyak benda, antaranya faktor perubahan tempat, masa dan sebagainya. Jadi ulama fuqaha moden kita sekarang ni juga perlu menilai dari sudut itu, kena mengambil kira perkembangan. Mungkin daripada tahun 80-an tu kita punya naratif kita nampak benda tu dari sudut yang negatif, tapi di zaman kita hari ni kita lihat dari sudut yang lain, dan kita perlu mempertimbangkan benda-benda seperti ini demi maslahat bayi-bayi, khususnya bayi pramatang yang berada di hospital. So ada keperluan untuk diwujudkan bank susuan ni, cumanya kita kata dia hanya melibatkan soal tadbir urus saja, so bila melibatkan soal tadbir urus, benda tu boleh diuruskan, boleh diperbaiki. Kalau sebenarnya masalah rekod, masalah SOP, so itu semua boleh ditambah baik dari masa ke masa. Yang penting idea asal tu sangat baik sebenarnya, dan manfaatnya juga sangat besar. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kalau sekiranya kita kata tadi, kalaulah ni kita kata kalau kita dah lama kahwin, bukan, kita dah ada anak perempuan kita pun dah besar, dan dia pun dah kahwin, tak tahu macam mana tiba-tiba kita mengandung lagi. Dah minta maaf kalau sensitif ke apa, tapi kita tak tahu, ada berlaku. Jadi anak kita perempuan tu dia kahwin awal, jadi dia pun dah ada anak, tiba-tiba kita pun ada anak juga, mengandung pula, jadi bila dah lahir anak kita tu, kita dah tak mampu nak menyusu, susu pun tak ada, bila kita faktor tua dan sebagainya. Boleh dah anak perempuan kita tu bagi susu kan adik lelaki dia lah? Boleh tak? Macam mana Haji? Majlis fatwa dis sedang. Dah, bukan, situasi ni tak berlaku Haji. Bukan maksud saya kita ni kita andai lah, andai agak-agak boleh tak? Jangan lebih dari 5. Boleh macam mana ni muslimat dis kita? Boleh, tak ada masalah asasnya. Masya Allah, bagus. Itu dah ada faqih tu dah ada. Maksudnya dia pasal dia dah mahram dah, betul tak? Jadi kok mana pun tak ada isu pun dalam bab ni, termasuklah kalau sebaliknya, maknanya anak perempuan dia tu dapat baby, dia tak boleh nak nyusu, ada masalah dan sebagainya, bagi kat nenek tok kita panggil tok tok pergi menyusu cucu. Boleh tak? Boleh lah, boleh. Sebab dia memang asalnya dah mahram dah, jadi tidak menjadi masalah lah dalam bab ni. Jadi kita tak perlu kira nak 5 kali ke apa dan sebagainya, tak timbul isu tu. Anak susuan adalah. Tok bila dia anak susuan pada jadi tak apa. Tak ada isu sebab mereka memang dah pun mahram dah, jadi hadis yang kita baca pada malam ni yang melibatkan hukum masalah nasab dan sudut nasab tu tidak menjadi masalah, tak timbul lah isu dalam bab ni. Ni next soalan ni nak tanya. Tapi dah tanya dah. Kalau ibu susuan tu bukan Islam, macam mana? Boleh. Boleh insya-Allah boleh. Pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bagi susu tu.
mak sesuai mana kan. Kita Islam ni. Ya. Ya. Betul. Jadi yang ni susuan, masalah susuan ni dia tidak berkait dengan masalah agama. Dia melibatkan hubungan. Jadi hubungan tersebut tetap disabitkan. Maksudnya dari sudut susuan tu. Jadi ibu susuan tersebut dan juga anak-anak ibu susuan tu akan menjadi saudara kepada bayi tersebut. Walaupun berbeza agama. Kan? Jadi nanti suatu hari ni mana kita nak kena sabitkan hukum tu juga. Supaya mana nak tahu satu hari nanti tiba-tiba anak-anak saudara susuan dia tu tiba-tiba mereka masuk Islam. Bolehkah mereka nak menikah sama lain? Tak boleh. Jadi ini juga antara perkara yang perlu kita beri perhatian dari sudut hakam tersebut. Sebab itu saya rasa kalau kita ambil inisiatif untuk nak buat sijil tu kan, sijil penyusuan tu kan, yang mana ada rekod yang jelas, sama tak kisahlah fizikal ke ataupun secara digital ke kan. Jadi dia sesuatu yang sangat baik kan, supaya kita dapat mengetahui lah tentang ni dan nak mengelakkan daripada berlakunya apa yang berlaku seperti mana di zaman Nabi SAW. Pernah kan pasangan suami isteri ni, satu orang perempuan main dia tengok-tengok mereka ni ada dua orang ada pasangan. Dia kata aku dulu telah menyusukan hampa berdua ni. Dah sudah. Jadi mereka dua ni telah suami ni mai ke Madinah jumpa dengan Nabi SAW nak tanya tentang hal tersebut. Lalu Nabi kata kaifa wa qad qil. Nabi kata nak buat macam mana lagi, dia dah bagi persaksian bahawa sebenarnya dia telah pun menyusukan mereka berdua. Lalu dipisahkanlah kan kedua-duanya kan. Jadi sebab itu kita kata dengan kemampuan di zaman kita hari ini dari sudut rekod dan sebagainya, so kita sewajarnya buat inisiatif ini kan, supaya memudahkan nanti pada masa yang akan datang. Malaysia ni dalam masalah rekod ni kita ada satu lagi masalah yang tidak centralized, iaitu rekod perkahwinan dan juga penceraian. Dia hanya berada di peringkat negeri masing-masing. Kita tak ada rekod yang bersifat centralized. Sedangkan ni satu benda yang sangat pelik sebenarnya pasal apa tak berlakunya rekod secara centralized. Hal ini kerana ada pihak-pihak yang berkepentingan yang bimbang rekod tersebut, maklumat tersebut dia kata terbocor kerana mereka mempunyai beberapa cawangan yang tidak sah. Yang tu sangka buruk saya, tak patut. Sebab saya memang saya tak boleh nak fikir benda tu. Pasal apa tak ada benda tu? Sedangkan kenapa kita nak kena buat akuan bujang lah berbeza negeri ini dan sebagainya. Sedangkan kita semua ni rekod perkahwinan adalah satu rekod yang memang mudah lah kan. Sepatutnya kena ada satu database centralized. Masuk nama kita, tekan. Jadi ia juga maslahah kepada mana-mana wanita yang bila dia dimasuk minang oleh satu orang lelaki, nak ajak dia kahwin. Jadi dia pun ambil nama kawan tu, buh nama penuh tu, tekan search, no record ataupun terlihat bujang. Okey lah kan. Kalau tiba-tiba keluar bukan setakat satu, dua, tiga. Yang ni minta maaf lah. Jadi ia sesuatu yang boleh dibuat kan, untuk nak mengelakkan benda-benda, segala benda yang celaru yang berlaku sekarang ni kan. Tapi itu kita kena faham juga masalah ini samalah juga dengan masalah yang ni pun, masalah susuan ni. Kenapa kita tak boleh nak buat benda ni? Kerana ini hukum, bila melibatkan masalah hukum hakam syarak, dia tertakluk di bawah bidang kuasa negeri. Itu Malaysia ni satu negara yang sangat unik lah. So, bila negeri ini bermakna atas inisiatif negeri itulah dia nak buat, kalau dia tak mau buat. Jadi sama dalam masalah perkahwinan tu pun sama juga, dia adalah bidang kuasa negeri. Jadi kita kena faham lah masalah ini melibatkan masalah perundangan, perlembagaan dan sebagainya. Jadi atas dasar itu kekal lah kan, tak ada lah kan. Benda ni dia melibatkan
negeri semata-mata. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. So sebenarnya mesej utama dalam hadis ni adalah tentang masalah hukum hakam radha'ah ni. Seperti mana yang saya dah jelaskan tadi, dia tentang mensabitkan disabitkan mahram tu sama seperti mana dari sudut nasab, seperti itulah juga disabitkan melalui susuan. Jadi kita kena jelas bagaimana hukum hakam susuan itu boleh berlaku, disabitkan. So kalau kita negara kita ni secara rasminya mazhab Syafi'i, maka kita mengambil kira sabitnya susuan tu adalah dengan 5 kali susuan yang kenyang, barulah disabitkan susuan tersebut. Maka jika itu berlaku, kita kena jelaslah tentang masalah hukum hakam yang sabit dalam bab ni. Dia melibatkan aurat dan sebagainya. Akan tetapi kita juga kena ingat satu benda. Bila kita kata disabitkan aurat, tidaklah bermakna selepas pada itu kita beri ruang kebebasan dari sudut aurat ni. Samalah juga fuqaha bila sebut tentang batasan aurat sesama adik-beradik dan sebagainya, tidaklah dia bermaksud kita longgarkanlah walaupun sesama adik-beradik, lalu kita duduk dalam rumah ni kita ikut dan saja batasan aurat kita, kan? Batasan aurat dari sudut maksud saya dari walaupun sesama adik-beradik kena jaga, kan, adab dan sebagainya. Samalah juga dalam kes susuan ni. Yang ni kena bagi perhatian lah bagi mana-mana individu yang mempunyai anak susuan, kan. Sebab kadang-kadang anak susuan ni dia sabitkan kerana tu, tapi dia tak duduk dengan kita rumahnya, kan. Dia duduk dengan keluarga dia, kan. Lepas tu contohnya dia mai di rumah kita, dia bermalam di rumah kita. Yalah, walaupun dari sudut batasan aurat tu ada kelonggaran dari sudut tu, tapi itu tidaklah bermakna bila kita kata boleh tu terus kita bebas buka peluang itu, kerana kita bimbang sagi akan berlaku fitnah. Sedangkan sesama adik-beradik pun kadang-kadang berlaku perkara yang tidak sepatutnya. Bila mana tidak dijaga adab-adab, maka seperti itulah juga ia perlu dijaga dalam masalah susuan ni. Baik. Jadi saya ingat takat itu saja kot perbincangan kita pada malam ni. InsyaAllah kuliah yang akan datang kita akan sambung pada bab yang seterusnya, yang mana bab yang seterusnya ni membincangkan tentang haramnya jual beli barang yang haram. Boleh tak kita jual, kita tangkap bewok, kita jual bewok. Tangkap ulang, jual ulang. Ya. Tadi saya sebut tentang pandangan mazhab yang sesuai secara fizikal dan yang ada sesuai. Maknanya kita bertarik pada pandangan yang macam pada sesuai fizikal. Untuk itu dia tak boleh sebagai syarat untuk kita sesuai. Pandangan yang jelas, yang lebih kuat. Wallahu alam, tak pasti ya. Kita katakan pandangan dia tu ada asas jugalah dari sudut bila dia kata hubungan yang disabitkan melalui radha'ah ni, dia bukan semata-mata minum susu tu secara fizikal, susu tu semata-mata. Sebaliknya dia melibatkan hubungan yang wujud bila mana si ibu tu menyusu secara direct dengan anak tersebut. Dia yang ni saya tak tahu, tapi saya rasa orang perempuan dia akan faham benda ni, kan. Maksudnya bila dia menyusu anak tu secara direct, dia akan ada betul kan? Betul. Pasal perempuan ni kadang dia teringat anak dia saja, dia akan keluar susu tu secara tiba-tiba. Betul kan? Dia akan keluar. Jadi sebab itulah saya katakan pandangan dia ni ada asas yang kuat jugalah. Tapi ialah nak lawan semua jumhur ulama dan dia seorang aja ada idea yang begini, kan. Sebab tu idea dia tu dianggap sebagai syad lah. Wallahu a'lam. Kalau sekiranya jadi fatwa cenderung pada pandangan ni, yang tu serta dia kena bersidang lain, saya tak tahu. Dan dia
DNA ibu susuan anak susuan boleh trade tak? DNA. DNA anak susuan ibu susuan boleh trade tak? Tak, sebenarnya susuan tu tidak memberi susu ibu tu tidak akan menyebabkan berlakunya perubahan pada DNA genetik dan sebagainya. Tak. Tak. Oh, tak. Dia tak ada kena-mengena dari sudut tu. Jadi dia tak ada kesan lah dari sudut tu. Lepas tu kita tak boleh nak trace lah. Atas dasar itulah yang menjadi kebimbangan kepada majoriti fuqaha untuk nak menubuhkan bank susuan ni. Itu lah. Allah. Okey, itu saja. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.